Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, saudara Firdaus, adikku daripada Labuan, Lia daripada Johor, Suzy, terima kasih, Abah Hassan daripada Kota Tinggi, Kak Ramlah, begitu juga rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Baik, Alhamdulillah. Kak Habibah, begitu juga Hakim, Zaharino daripada Tioman, terima kasih Zahari. Begitu juga Kak Sep daripada USJ. Kita punya bilik studio ni dhaif sikit ya. Letak telefon pun jatuh banyak kali, tapi tak apa. Kita nak belajar sahaja, nak ambil berkat. Mudah-mudahan dapat faham sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita nak terus sambung pengajian sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semalam kita dah habis dekat perbahasan peperangan Uhud. Nah, kita dah cerita bagaimana peperangan Uhud ini tercetus kerana tak puas hati orang-orang kafir di Mekah yang kalah dalam peperangan Badar itu. Dan peperangan Uhud ini berlaku dalam bulannya Syawal, bulan raya ya, bulan raya. Dan pada tahun 3 Hijrah, maknanya fahamlah kita, umur Nabi kita 56 tahun. Umur Nabi kita Cikgu Din 56 tahun. Nabi berperang pula dalam peperangan Uhud yang kita nak sambung ni lah, dalam bulan Syawal. Dan jumlah tentera kita lebih kurang 1,000 orang. Itu pun ada riwayat kata walaupun 1,700 orang saja yang betul-betul berperang sampai ke medan Uhud. Ini adalah kerana 300 orang lagi Cikgu Din diganggu oleh orang-orang munafikin di Madinah. Ni kita akan bahas dengan lebih lanjut dalam siri kali ini insya-Allah. Dan orang-orang kafir Makkah lebih kurang 3,000 orang. Sekutu mereka daripada Habsyah ada, kabilah-kabilah Arab, Bani Ghassan ada, dan lain-lain lagi lah yang memang nak perang sungguh dengan Nabi SAW. Baik. Dan kita dah cerita juga semalam, sebelum pada Nabi SAW dengan sahabat-sahabat pergi perang di medan Uhud, Nabi kita bermimpi dulu. Dan daripada hadis inilah, riwayat ini jugalah kita baca pula hadis yang lain tentang pembahagian mimpi. Yang mana Nabi kata mimpi ni ada 3 jenis ya. Pertama, busyra minallah. Kedua, takhwifu minasyayatin. Dan ketiga, apa dia Cikgu Din semalam? Hadithun nafsi. Ni kita sudah bahas. Baik. Malam ni kita nak sambung bagaimana peperangan Uhud itu berlaku. Antara strategi Nabi SAW dalam peperangan Uhud ni, Nabi atur tentera di kawasan-kawasan strategi. Antaranya di puncak Bukit Pemanah di Bukit Uhud tu. Mana pemanah kita diatur Nabi duduk di atas itu. Dan pemanah ni pula Azhar diketuai oleh satu sahabat, Abdullah bin Jubair. Kalau mengikut riwayatnya, ketua pemanah kita Abdullah bin Jubair. Dan ada sejumlah pemanah di bawah seliaannya yang Nabi pesan apa jadi pun jangan tinggal kawasan strategi pemanah ni di puncak bukit. Jangan tinggal. Tetapi akhirnya sebahagian daripada tentera pemanah kita itu tinggalkan juga puncak bukit.
tempat strategi itu Azhar. Kerana apa? Kerana nak berebut harta. Dilihat sebahagian orang Islam dapat harta rampasan perang, dia turun daripada tempat pemanah nak rebut harta. Walaupun ketuanya Abdullah bin Jubair larang, mengingatkan pesanan Nabi, mengingatkan perintah Nabi kepada mereka, mereka dah orang kata excited nak dapat harta dah, maka tak dengar. Ini antara strategi dan juga punca menyebabkan ketenteraan kita kucak-kacik sedikit. Ni yang kita nak bahas lanjut ni. Baik. Dan juga orang pertama Kak Sep, orang yang mencetuskan peperangan Uhud ni di kalangan orang kafir siapa? Kita dah belajar semalam kalau peperangan Badar, Utbah bin Abi Rabi'ah. Utbah bin Abi Rabi'ah ni orang kafir lah. Peperangan Badar dialah yang begitu berani nak cabar orang Islam. Dia kata aku nak pergi minum di kem orang Islam. Cuba bayang tu Cempaka Putih. Cuba bayang tu Mak Salmi. Begitu juga Muhammad Asri. Cuba bayangkan saudara saya Hamid Mik. Bayangkan bagaimana berani Utbah bin Abi Rabi'ah. Dia kata aku nak pergi minum di kem orang Islam tu. Akhirnya dia dibunuh. Tetapi kalau dalam peperangan Uhud yang kita bincang malam ini, orang kafir yang mencetuskan provokasi dan juga cabar tentera Islam tak lain tak bukan Talhah. Dalam riwayat sebut Talhah bin Abi Talhah. Talhah bin Abi Talhah, dialah yang naik kuda tempur, keluar daripada barisan perang, dia cabar orang Islam, siapa berani lawan aku? Mari. Maka kata riwayat, awalnya orang Islam tak berani keluar. Kenapa? Kerana Talhah Abi Talhah ni terkenal pahlawan yang handal sangatlah bermain pedang, berperang pandai sangat. Dia digelar di kalangan orang Arab kambing jantan. Kambing jantan ni nak menunjukkan kambing hak belaga tu. Jantan pula, hitam legang pula. Begitulah seolahnya. Begitulah seolahnya ya. Terima kasih Kak Radin, Pak Long, terima kasih. Begitu juga Kekanda Mes Wandi Mahari. Adi, terima kasih Di, Alhamdulillah. Begitu juga Mutoligat, terima kasih. Bolok KB, Alhamdulillah. Nora Lia, terima kasih Nora daripada Pahang. Ramai kawan-kawan kita daripada luar kawasan ni, tetapi Alhamdulillah kita suka ramai kawan-kawan datang beri sokongan untuk belajar ya. Saya pun begitu juga. Saya pun nak belajar sambil-sambil belajar bacakan sirah kepada sahabat-sahabat sekalian. Anggaplah ini khidmat saya kepada sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih Abang Talhah. Okey, baik. Abang Talhah, kita sedang bincang peperangan Uhud kita. Baik. Waalaikumsalam Putri Dinda daripada Indonesia. Alhamdulillah. Begitu juga Abang Hakim dan rakan-rakan. Pasir Gudang clear, Alhamdulillah. Muhammad Zohan Safi'i sama-sama. Dan terima kasih juga. Okey. Jadi orang pertama yang mencetuskan peperangan, provokasi, cabar kita orang Islam ialah satu pemegang bendera orang kafir. Siapa? Talhah bin Abi Talhah yang saya sebut dah tadi. Talhah ni bukan saja cabar orang Islam, dia jugalah yang bertanggungjawab pegang bendera orang kafir itu dalam berperang. Dia cabar orang Islam tak berani awalnya. Sehinggalah Zubair Al-Awwam keluar daripada medan perang, keluar daripada perbarisan kita orang Islam, maka diterkamnya Talhah bin Talhah, tak sempat buat apa-apa, dipancung kepalanya. Berani Zubair bin Al-Awwam membunuh kambing jantan bagi pihak orang musyrikin, Talhah bin Abi Talhah. Peristiwa ni dirakamkan dalam hadis, bila Nabi tengok Zubair pancung kepalanya Talhah Abi Talhah, Nabi bertakbir, Allahu Akbar walillahil hamd. Nabi takbir. Nabi takbir. Itu yang Nabi puji Zubair. Nabi puji Zubair, saudari Latifatul saya, Azhar, Muhammad Yasin, adik Dr. Safiyah saya. Begitu juga saudara Nawawi saya daripada Paka, terima kasih. Rasulullah Awang, terima kasih. Talhah bin Abi Talhah itu yang digelar kambing jantan.
Makna orang gagah lah. Kambing yang jenis berperang tu, yang kuat tu, yang tanduk panjang tu, digelar begitulah di kalangan musyrikin. Dia dibunuh oleh Zubair bin Awam. Maka Nabi takbir bila tengok Zubair membunuhnya Talha. Dan Nabi memuji Zubair ni dalam satu hadis. Nabi sebut setiap Nabi ni dia ada hawari. Maknanya penyokong, pendokong, orang kuat. Hawari. Macam Nabi Isa, dia ada hawariyun, apostle, penyokong, pendokong, pengikut. Apostle of Jesus Christ tu, hawariyun bagi Nabi Isa bin Maryam. Maka Nabi kata, bagi setiap Nabi ada hawari, penyokong, pendokong. Dan hawari bagi aku ialah Zubair ibn Awam. Tengok tu. Tengok tu Maya, besarnya kedudukan Zubair. Nabi sebut dalam hadis itu sebagai penemang aku, pendokong hawari. Baik. Ini mula-mula tercetus peperangannya Uhud. Dan sahabat-sahabat sekalian, tak apalah saya tak tengok ke skrin sangat ya. Sebabnya penyakit bila tengok skrin ni nampak muka sendiri jadi terkejut semua. Terkejut Kak Jah, terkejut Jak Kadir. Tengok muka sendiri terkejut. Saya tak biasa ceramah depan cermin, ceramah depan telefon gambar sendiri. Saya tengok ke lain-lain sikit ya. Baik. Kemudian maka Nabi SAW pun atur strategi. Pemanah kita pun duduk sepatutnya pada awal di lereng pemanah bukit tu dengan taat, tak tinggal. Kalau Nabi kata tak tinggal, jangan tinggal. Tetapi akhirnya berlaku juga orang kata apa ni, kucak-kacir di kalangan orang Islam tadi. Sebabnya pemanah kita telah meninggalkan kawasan yang strategi itu. Baik. Dan sahabat-sahabat sekalian, dalam peperangan Badar ini juga kita tengok ramai sahabat-sahabat gugur. Antaranya pak saudara Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah ni pula dengan Nabi bukan saja pak saudara mi. Bukan saja pak saudara apa ni Abang Amir saya. Baik. Terima kasih Abang Muhammad Saifuddin. Allahu Akbar. Mudah-mudahan selamat berkat lah. Kita berharap jadi orang baik saja mudah-mudahan ya. Okey, baik. Betul adik Safia. Malu ke Datuk tengok muka sendiri? Bukan malu, terkejut. Tengok muka sendiri jadi terkejut. Saya bila terkejut hilang idea nak ceramah. Tu yang bimbang tu. Sebab tu saya tengok ke lain-lain lah sikit ya. Okey. Maka Hamzah gugur, pak saudara Nabi. Hamzah ni bukan saja pak saudara Firdaus ya. Hamzah juga ialah adik-beradik susuan Nabi. Pak saudara dengan adik-beradik susuan juga. Hamzah ni. Hamzah ini. Gugur Hamzah, dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya. Ada sedikit riwayat yang dikhilafkan apakah benar ia digigit jantungnya oleh Hindum bin Utbah. Kemudian kulit kakinya disiap, dilapah, dijemur kering oleh wanita-wanita musyrikin Makkah, dijadikan anting-anting. Dijadikan anting-anting. Kenapa sampai begitu sekali Abadin? Kenapa sampai begitu sekali Abang Mek? Sampai dikering kulit kakinya, dibuat anting-anting bagi orang perempuan musyrikin Makkah. Sebenarnya mereka nak hina Nabi. Sebenarnya mereka nak berbangga. Hamzah mati, tengok kulit dia aku simpan ni. Macam kita lah contohnya Khasidah. Contohnya dulu dalam negara kita apa yang gempar dalam negara kita dulu, ingat tak Bujang Senang di Sarawak? Sungai Batang Lupar, Sarawak, Bujang Senang, ingat ke tidak? Bagaimana bila orang berjaya bunuh Bujang Senang, katanya Bujang Senang lah, maka taringnya Bujang Senang tu dipatahkan, dijadikan loket sebagai kenangan. Sebagai kenangan saya yang bunuhnya Bujang Senang. Contoh begitulah. Jadi atas dasar itu juga mereka lapah kulit kaki Hamzah dan mereka keringkan di Mekah. Dan selepas kering mereka jadikan anting-anting untuk wanita musyrikin itu. Tengok mereka nak hina Nabi.
mereka nak hina Nabi. Sebenarnya orang-orang musyrikin Makkah ni banyak rancangan nak hina Nabi. Sebelum berlaku peperangan Uhud ni, jangan lupa, mereka pernah cadang gali kubur bonda Nabi di Abwa, kubur Aminah. Gali, keluarkan jenazahnya supaya Muhammad terganggu emosinya. Boleh bayang tu liari. Boleh bayang Mak Salmi. Boleh bayang Abang Izam saya daripada Johor Bahru. Salam Kak Marsina, anak-anak semua sekali. Boleh bayang. Sampai begitu orang kafir rancang nak tarik jenazah bonda Nabi keluar biar terganggu emosi Nabi sebelum tercetusnya peperangan Uhud. Tetapi Allah Ta'ala campak rasa takut dalam hati orang kafir. Tak jadi mereka nak buat begitu asri. Tak jadi mereka nak buat begitu asri, ya. Tak jadi. Baik. Jadi Hamzah dibunuh, dibelah dadanya, dikeluarkan jantung, kemudian dilapah kulit kakinya dan dikeringkan, lalu dijadikan anting-anting wanita musyrikin Makkah. Ni disebut di dalam sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik Maliman, terima kasih. Tak apa Man, baru lagi kita mula Man, alhamdulillah. Ya. Dan orang yang bunuh Hamzah tak lain tak bukan Wahsy ibn Harb. Kita dah sentuh sikit semalam. Wahsy ibn Harb adalah seorang hamba abdi milik Jubair ibn Mut'im. Jubair ibn Mut'im yang juga kita dah sebut. Jubair ibn Mut'im ni anak Mut'im bin Adi. Apakah Mut'im bin Adi itukah yang menjamin Nabi masuk selamat ke Mekah setelah tertahan 3 hari 3 malam di lembah Nakhlah setelah dihalang masuk ke Mekah, keluar daripada Taif itu? Ataupun ayahnya Adi bin Mishar al-Makhzumi ataupun Adi bin Hatim. Ada sedikit khilaf riwayat, tak apa. Lalu Wahsy bin Harb ini milik kepada Jubair ibn Mut'im. Jubair kata begini, kamu ni pandai memanah Wahsy. Mu nak tak bebas? Nak tak aku bebaskan kamu, merdekakan kamu? Dia kata nak. Kalau mu nak, tugas kamu satu je dalam Uhud, bunuh Hamzah. Maka Wahsy cerita je, aku pun ambil tombak, aku ikut Hamzah. Dari batu ke batu, dari kayu ke kayu. Peristiwa ini akan kita lanjutkan nanti. Bagaimana Nabi SAW suatu masa di Madinah didatangi oleh Wahsy bin Harb yang membunuh bapa saudaranya dalam peperangan Uhud. Sedangkan kita tahu kematian Hamzah, syahidnya Hamzah dalam peperangan Uhud membawa satu duka cita pada Nabi. Sebab itu riwayat kata, sewaktunya kumpul mayatnya syuhada, bila Nabi terpandang mayatnya Hamzah, menangis Nabi. Dan Nabi bersumpah, demi Allah aku akan balas 70 orang-orang kafir sebagaimana dia buat pada Hamzah aku ni. Aku akan balas 70 orang macam inilah yang dia buat pada Hamzah. Tetapi tak lama kemudian Nabi tersenyum sambil menangis ni. Nabi sebut, baca ayat-ayat Al-Quran, fasabrun jamil, sabar itu indah, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, sabarlah Muhammad sebagaimana sabarnya nabi-nabi ulul azmi itu. Nabi tersenyum sambil baca ayat Quran, menangis Nabi. Sabar Nabi, ya. Dan hadis riwayat Imam Tirmizi menyebut, Nabi angkat tangan berdoa pula. Apa Nabi kata? Ya Allah, ampunkanlah kaumku, ampunkanlah mereka kerana mereka tak tahu aku ni benar-benar Nabi. Bayang Cik Guding, hati Nabi kita, jiwa Nabi kita masih sanggup berdoa, Ya Allah, ampunlah mereka. Mereka tidak tahu aku ini Nabi mereka. Walaupun dalam kesedihan, dalamnya orang kata kedukaan melihat pak saudaranya itu syahid satu, tapi dirobek jantungnya, dibelah dadanya, dilapah kulit kakinya. Bayangkan ya Cikgu Din, ya. Dan pembunuhnya Wahsy ibn Harb yang telah pun saya sebut tadi, saudara Suhaimi Muhammad Taib saya. Ya, saudara Suhaimi Muhammad Taib saya, Safiyah. Safiyah ni adalah adik-beradik kepada Hamzah. Adik-beradik pada Hamzah, yang ni mak saudara Nabi juga. Bila Hamzah wafat, Safiyah dapat berita, dia mari nak tengok mayat Hamzah, Nabi tak beri tengok.
Nabi suruh Zubair. Zubair ni sepupu Nabi juga. Bukan Zubair bin Awam tadi. Zubair sepupu Nabi, anak Safiyah, mak saudara Nabi. Dia kata Zubair jangan sampai Safiyah mari tengok. Sebab teruk sangat mayat. Tetapi akhirnya Safiyah tengok juga. Dan Safiyah melafazkan lafaz istirja'. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada abangnya Hamzah. Kepada abangnya Hamzah ataupun kepada adiknya Hamzah. Tapi nanti kita akan cerita panjanglah perkara ini. Bila dah sebut Safiyah tadi oleh Suhaimi, tu yang saya sebut jugalah apa yang saudara Suhaimi jadikan poin tu. Kita akan cerita lanjut sekejap lagi. Baik. Lalu Wahsy bin Harb ni, ya, satu hari datang ke Madinah nak masuk Islam. Setelah dia lari merata-rata dah. Hatta ke Syam pun dia lari. Setelah merdeka tak naknya masuk Islam. Tetapi bila sampai ke Syam pun dia dengar cahaya Islam sampai. Sinar Islam pun sampai. Merata-rata sekali. Maka ada orang kata, Wahsy, sampai bila-bila kamu lari pun tak akan selesai. Kerana Islam akan sampai di seluruh ceruk dan rantau. Adalah lebih baik kamu pergi Madinah, bertemu Muhammad, minta maaf dengannya, dan demi Allah tidak ada satu orang yang sangat pemaaf berbanding Muhammad. Itu yang dia pergi ke Madinah, Cikgu Din. Bila dia pergi ke Madinah, riwayat kata dia masuk daripada mengiring. Maknanya tak masuk dari depan. Pasal Nabi duduk dalam masjid, terima tetamu, sambut delegasi, dakwah kepada orang luar. Di Masjid Nabawi ni pula orang keluar masuk. Orang Ajam baik, Arab baik. Maka dia masuk dari tepi, Cikgu dia. Apa boleh buat, skrin telefon kita ni tak besar. Dia masuk dari tepi. Macam mana nak beri nampak tak? Dari tepi. Walhal Nabi kita ni disebut dalam hadis, kalau Nabi pejam mata pun batin Nabi celak. Kalau Nabi berjalan ke depan pun Nabi ditunjuk Allah apa yang ada di belakang. Maka Wahsy datang, bila sampai depan Nabi, apa Wahsy sebut? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus dia mengucap dua kalimah syahadat. Maka riwayat kata Cikgu Din, riwayat kata Ramli, riwayat kata Faizal, Nabi berpaling kepada Wahsy setelah dengar bunyi mengucap lafaz syahadah. Bila paling, Nabi paling ke lain. Tengok saya buat ni. Tengok di skrin kita ni. Jangan tengok ke lain. Jangan komen dulu. Tengok sudah dulu. Nabi dengar Wahsy mengucap, Nabi paling. Paling ke Wahsy. Bila paling, tengok Wahsy, Nabi paling ke lain. Mana Nabi tak boleh tengok muka Wahsy. Nabi tak boleh tengok muka Wahsy. Tengok tu Cikgu Din. Dengar tu Adi. Kenapa? Sambil Nabi bersabda, awakkah Wahsy ibn Harb? Sambil berpaling ni tak tengok muka. Kita kan bercakap dengan orang tak tengok muka, Cikgu Din, Allah terasa sungguhnya. Bersalang mata tengok ke lain, Allah terasa sangat, Cikgu Din. Tetapi apa berlaku? Nabi tanya, sambil paling ke lain, Nabi tanya, awak ke Wahsy? A'anta Wahsy? Awak ke Wahsy? A'anta Wahsy ibn Harb? Awak ke Wahsy ibn Harb? Maka Wahsy kata, betul Rasulullah. Naam ya Rasulullah. Akulah Wahsy. Maka Nabi kata, ceritakan kepada aku. Siflana, sifatkan kepada aku bagaimana kamu bunuh Hamzah. Hamzah tu kamu bunuh macam mana? Maka katanya Wahsy, kata-kata Wahsy ni kita dapat tengok di dalam satu karya Suwaru min Hayati Sahabah. Satu karya Cikgu Din yang kita akan bacalah kalau ada kesempatan masa akan datang kat Maznah ya, Sally ya. Karya ini ditulis oleh Dr. Abdul Rahman Ra'fat Basha. Suwaru min Hayati Sahabah, gambaran-gambaran kehidupan sahabat Nabi. Ada disebut tentang Wahsy bin Harb. Respon Wahsy bin Harb bila Nabi suruh cerita bagaimana kamu bunuh Hamzah kami dalam peperangan Uhud itu, Wahsy kata seakan-akan kepala aku dihempap gunung Uhud tu. Beratnya nak cerita kepada Rasulullah. Aku pun dah mengucap masuk Islam, nak cerita pula bagaimana aku bunuh pak saudaranya.
Sedangkan kematian Hamzah ni kata sejarawan kata apa dia? Wahsy ibn Harb adalah orang yang meninggalkan luka paling dalam sanubari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayang Cikgu Din. Cuba Cikgu Din dengar balik tu apa yang saya sebut tu. Sejarawan kata, perkataan sejarawan ini dimuatkan dalam karya saya sebut tadi, Suwaru min Hayatil Sahabah, yang dikarang oleh Dr. Abdul Rahman Rafaq Bashar. Panjang umur kita, nanti kita menadah kitab ni, mudah-mudahanlah kita menadah kitab ini. Apa katanya sejarawan? Wahsy ibn Harb lah orang yang meninggalkan luka yang paling dalam lubuk hati sanubari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana dia nak cerita cara dia bunuh Hamzah? Sedangkan dia tahu Nabi menangis. Nabi berdoa nak balas 70 orang kafir yang bunuh Hamzah, dan nak balas pun dengan cara Hamzah mati. Begitulah Nabi nak buat. Walaupun kemudian Nabi mendoakan keampunan. Nabi doakan kebaikan. Nabi doa hidayah turun. Tetapi subhanallah, Wahsy kata seakanlah kepalaku ni dihempap gunung Uhud. Bagaimana aku nak cerita cara aku bunuhnya Hamzah. Tetapi Wahsy cerita juga. Dia kata, aku ni hamba abdi milik Jubair ibn Mut'im. Jubair dia menjanjikan pada aku Rasulullah nak suruh merdeka aku. Aku akan merdeka kalau boleh bunuh Hamzah. Maka aku ambil tombak aku, semata-mata aku nak merdeka, memang aku cari Hamzah. Dalam peperangan Uhud, dari batu ke batu, dari pokok ke pokok, aku ikut Hamzah. Ikut Hamzah sokmo-sokmo. Adik besang saya, adik Linda dan adik Hasan saya. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan anak-anak menantu kita sehat semua. Ya. Begitu juga saudara Mak Salmi saya, Kak Roslah Awang. Betul, orang yang meninggalkan luka paling dalam di sanubari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Wahsy kata, "Halah, aku ni milik Jubair ibn Mut'im ya Rasulullah. Dan aku ni nak sangat merdeka. Aku ikut Hamzah dari pokok ke pokok, batu ke batu dalam peperangan Uhud. Aku tak peduli benda lain. Dan aku lihat Hamzah ni macam singa berperang. Sangga orang ni, tetok orang tu, lawang orang ni. 2-3 orang lawan Hamzah seorang. Sehingga aku melihat dada Hamzah terbuka sikit. Boleh jadi nak paling ke, sangga musuh dari atas ke. Maka menyebabkan terbuka dadanya, aku tombak. Aku tombak. Bila tombak terkena dadanya, dan aku ingat Hamzah sempat berpaling pada aku. Lalu Hamzah kata begini, ya adu Allah, wahai hamba Allah. Kata Hamzah, wahai hamba Allah. Ya adu Allah, wahai musuh Allah. Wahai musuh Allah. Dipanggil oleh Hamzah kepada aku. Jadi tak sempat Hamzah sebut apa, mari musuh tetok dia, rebah, kemudian ditikam dadanya, dan berlakulah dicincang mayat Hamzah itu. Ini asalnya. Ya, maka tu yang Wahsy rasa macam Allah beratnya nak cerita bagaimana aku bunuh Hamzah, sedangkan sekarang aku memeluk agamanya Muhammad dan berhadapan pula dengan Rasulullah. Rasulullah suruh cerita balik, mu bunuh guana pak saudara aku. Ini terjemah Terenung terus Cikgu Ding. Karya ni Arab, kita terjemah dalam bahasa Terenung terus. Biarlah. Kerana Tuan Puan Dr. Tengku kita pun ada malam ni. Selamat datang Tuan Puan. Baik. Ini yang berlaku dalam peperangannya Uhud. Sehinggalah Nabi bersabda kepada Wahsy, keislaman kamu menghapuskan segala kesalahan dan dosa kamu. Tetapi Wahsy, aku minta satu saja. Usahalah kamu supaya jangan sampai kamu menampakkan wajah kamu kepada aku. Sebab apa lah, aku ni manusia. Setiap kali kalau aku nampak kamu, aku teringat Hamzah. Tengok kamu, teringat Hamzah. Tengok kamu, teringat Hamzah. Itu dia. Ni nak menunjukkan apa dia. Nabi minta tolong Wahsy, usahalah supaya awak tak melintas depan saya ke, saya tak nampak awak ke.
Atas dasar itulah dikatakan Wahsy ibn Harb sampai hujung hayatnya berusaha jangan sampai Nabi nampak wajahnya, dan ia datang mendengarnya kuliah Nabi, pengajaran Nabi dalam Masjid Nabawi itu dengan berlindung di belakang tubuh-tubuh sahabat. Dia duduk paling belakang, dia menusuk belakang badan orang, menusuk begitu. Itulah Cikgu Ding. Gitulah Cikgu Ding. Begitulah Mutu Ligat. Begitulah Cik Basyah Haji Darus. Anak katanya, dia usaha supaya tidak menambah kesedihan Nabi SAW. Sehingga akhir hayat Nabi, Nabi tak melihat Wahsy. Tetapi Wahsy akhirnya dia tebuh kesalahannya. Dia bunuh Nabi palsu tu. Musallamatul Kadzab dalam peperangan Yamamah di kebun kurma Yamamah itu. Ni kita bahas di masa akan datang lah. Baik. Ya. Kemudian, kita sebut tadi pemanah. Pemanah Nabi larang tinggal. Jangan tinggal lereng bukit, mereka tinggal, Cikgu Din. Kerana nak pergi rebut harta rampasan perang tu di kaki bukit tu. Maka ketua mereka Abdullah bin Jubair, kita dah sebut tadi, nasihat, tidakkah Nabi larang jangan tinggal? Mereka tak peduli, tinggal tempat pemanah, maka mereka rebut harta. Tengah mereka rebut harta itulah dua tentera kafir. Sebelum itu tak masuk Islam lagi. Siapa? Khalid ibn al-Walid dengan Ikrimah bin Abu Jahal, anak Abu Jahal. Khalid ibn al-Walid dengan Ikrimah, dua orang ni. Dia datang balik dari belakang, dia kepung balik atur strategi sehingga orang Islam tentera kita duduk di tengah-tengah. Kita dikepung dari belakang balik. Dan mereka menguasai bukit pemanah balik. Abdullah bin Jubair ada di situ, ketua pemanah kita. Ia dibunuh oleh Khalid ibn al-Walid. Ini Khalid belum masuk Islam lagi waktu itu, saudara Mahdi. Adakah Wahsy dikira sahabat? Sahabat. Wahsy ibn Harb Mahdi adalah sahabat. Sahabat. Begitu juga Adinda Amir Muttaqi. Terima kasih Adinda saya daripada Sarjana Impian. Kita masih bahas lagi Adik Amir tentang peperangan Uhud Nabi SAW. Bagaimana tentera pemanah tinggal lereng pemanah tu kerana nak rebut harta. Walaupun ketua mereka Abdullah bin Jubair larang. Tapi akhirnya Abdullah bin Jubair istiqamah duduk di situ sampai akhir hayat, sampai syahid. Dia dibunuh oleh Khalid ibn al-Walid. Ialah Khalid waktu itu belum masuk Islam lagi. Bila masuk Islam, Nabi puji dia. Dalam beberapa peperangan dia dikenali dengan nama Saifullah, pedang Allah, yang akan kita cerita bila sampai masanya. Ya. Lalu Abdullah bin Jubair dibunuh olehnya Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid dan juga Ikrimah anak Abu Jahal adalah atur balik strategi sehinggalah menyebabkan tentera Islam kita ni menjadi berundur dan kucak-kacir sedikit. Apa jadi anak dia Khair As-Salanjuri? Apa jadi selepas pada itu? Di saat inilah berlaku keadaan paling getir pada Nabi SAW. Umat Islam dah kucak-kacir. Tentera dah hilang tapak strategi ataupun tapak asal untuk mereka jaga kerana tak dengar nasihat Nabi. Tentera kafir dah mula menguasai dengan cara mengepung mereka dari belakang, dan yang kalah dari depan tadi mara balik setelah satu orang wanita kafir angkat balik bendera orang kafir, menunjukkan apa dia? Mesti mari berkumpul di situ. Dan ketika itu Nabi agak terpisah dengan tentera Islam, menyebabkan orang kafir mari serbu Nabi. Antara orang kafir yang disebut dalam sirah kita ni yang serbu Nabi 3 orang lah. Yang kalau kita kata betul-betul nak bunuh Nabi dan mencederakan Nabi. Betul-betul cederakan Nabi. Antaranya Utbah bin Abi Waqqas. Utbah bin Abi Waqqas ni abang roh saya siapa? Abang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Utbah bin Abi Waqqas, abang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad melindungi Nabi. Utbah abangnya Sa'ad, lawang Nabi, nak bunuh Nabi. Dia tentera kafir. Riwayat kata dia panah Nabi, panah muka Nabi, tak kena sipi. Patah gigi seri Nabi, patah. Ini satu orang, Utbah bin Abi Waqqas, abang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Seorang pukul Nabi, panah muka Nabi, tapi tak kena. Cuma patah gigi Nabi, satu. Kedua yang pukul juga Nabi, Abdullah bin Abdullah Al-Qami'ah.
Abdullah Al-Qami'ah. Abdullah Al-Qami'ah ni dia cambuk dada Nabi. Cambuk dada dan cambuk bahu. Tetapi kerana Nabi pakai baju besi, tak dapat tembus. Bila dia cambuk tu, riwayat kata kuatnya dia cambuk, dia pukul Nabi dengan besi atas dada ataupun atas bahu. Riwayat kata Nabi mengadu sakit selama sebulan, saudara Mahdi saya. Selama sebulan Nabi mengadu sakit kerana kesang dipukul dengan besi dalam peperangan Uhud oleh Abdullah Qami'ah. Oleh Abdullah Qami'ah. Begitu juga beberapa lagi orang-orang kafir yang lain, ya. Ada yang pukul muka Nabi sehingga berdarah, maka Nabi berdoa, ya, Nabi berdoa, ampunlah mereka, ya, ampunlah mereka, seperti dalam riwayat Abu Dawud At-Tayalisi tu. Ampunlah mereka tak tahu, sambil berdarah muka Nabi ni. Ni tengoklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beberapa biji manjanik kecil besi tertanam dalam pipi Nabi akibat dipukul dengan besi yang bergerigi besi itu, tertekan, masuk, melekat macam selomba tu, melekat pada jari, melekat ke dalam pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak getir, ya, keadaan Nabi. Bila orang Islam tak dengar nasihat Nabi, mereka berebut harta pula. Akhirnya umat Islam sendiri dikepung, menjadi kacau belau ketenteraan kita, terpisah tentera dengan Nabi. Orang memang tumpu nak bunuh Nabi. Bila dapat bunuh Muhammad, katanya lemahlah orang Islam yang lain. Ni keadaannya. Tetapi Cikgu Ding, dalam sirah kita ini ada disebut ada 9 orang yang melindungi Nabi SAW. Sewaktu tentera kafir serbu Nabi. Tentera kafir serbu Nabi ramai. Yang kita sebut tadi 3 orang yang duduk di depan berhasil pukul Nabi, panah Nabi, cambuk dada dan bahu Nabi. Ramai yang serbu Nabi. Siapa 9 orang tu, Cikgu Ding? Siapa dia Abang Izam 9 orang tu? 7 orang Ansar, 2 orang Quraisy. Yang ni orang Muhajirin lah. 7 orang Ansar, Abang Izam, 2 orang Quraisy. Yang ni orang Mekah kita, Muhajirin. Cuma 7 orang ni tidak disebut semua namanya. Dikatakan orang terakhir yang syahid dari kalangan Ansar, 7 orang tadi, yang bela Nabi, yang lindung, yang jaga Nabi, iaitulah Ibnu Sakan. Apabila musuh mari serbu Nabi dari jauh, Nabi nampak, Nabi kata, sesiapa yang dapat menghalang orang kafir ni mari ke sini, aku jamin syurga kepadanya. Riwayat lain kata, dia akan jadi peneman aku dalam syurga. Tu orang Ansar serbu, gugur. Yang kedua serbu, gugur. Sehingga orang terakhir gugur di kalangan Ansar ialah Ibnu Sakan. Ibnu Sakan gugur, dia berjuang bermati-matian Abang Izam, sehingga darah terlalu banyak keluar kerana cedera, akhirnya mati, rebah mati Ibnu Sakan. Rebah mati Abang Izam, ya. Dan 2 orang Muhajirin kita tu, orang Quraisy, siapa dia? Abdullah, Sa'ad bin Abi Waqqas, adik kepada Utbah bin Abi Waqqas yang kita sebut tadi, yang pukul yang panah muka Nabi tapi tak kena tu. Adiknya Sa'ad bin Abi Waqqas bela Nabi, yang lindung Nabi. Dan seorang lagi Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah yang akan kita sebut hadis keistimewaan Talhah yang Nabi sebut seperti hadis riwayat Imam Tirmizi dalam peperangan ini. Dalam peperangan ini, betul Kak Masnah, 9 orang menjaga lindungi Nabi, betul. Setelah terpisah ketenteraan tu, 7 orang Ansar benar, orang terakhir mati daripada kalangan Ansar Ibnu Sakan, saya sebut tadi. Dan 2 orang Quraisy, yang kita dah sebut, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Talhah bin Ubaidillah, yang akan kita nyatakan dengan detail ceritanya sekejap lagi lah. Baik. Bagaimana Talhah melindungi Nabi dan Sa'ad melindungi Nabi? Katanya Abang Izam, Sa'ad ni satu keistimewaan Allah beri, ialah dia kalau panah tepat, panah kena. Tu Nabi berlindung di belakangnya Sa'ad dalam keadaan Nabi cedera, ya. Baju besi berat, cedera lagi, wajah dipanah sebahagiannya kena, patah gigi, dan dada serta bahu Nabi dipukul sehingga sakit. Nabi tak ada tenaga dah. Maka Nabi berlindung di belakang Sa'ad. Nabi ambil panah beri pada Sa'ad. Nabi kata apa? Demi ayahku dan ibuku Sa'ad, panahlah musuh.
demi ibuku dan ayahku Sa'ad, panahlah musuh. Bayang Abang Izam, kita baca riwayat ini menangis kita. Menangis. Kenapa? Nabi SAW tidak pernah bersumpah dengan cara orang Arab. Melainkan kalau Nabi bersumpah, wallahi, watallahi, wabillahi, walladhi biyadihi nafsi, demi jiwaku yang ada di tangannya. Ini cara Nabi bersumpah. Itu pun Nabi jarang bersumpah. Nabi ni sudah benar Abang Izam, as-siddiq. Tentu kalau Nabi tak bersumpah pun sudah benar. Apatah lagi kalau Nabi bersumpah, lagi menunjuk benar sangat-sangat. Nabi amat jarang bersumpah. Kita pun dilarang banyak bersumpah. Ya. Cuma dalam peperangan ini Nabi bersumpah bukan seperti lazimnya. Wallahi kah, wabillahi kah, watallahi kah, tidak. Tapi Nabi sebut apa? Demi ayah aku, demi ibu aku Sa'ad, panah. Atas dasar itulah katanya riwayat, Sa'adlah satu-satunya sahabat yang bila Nabi bersumpah bukan caranya kelaziman Nabi sumpah, sebaliknya sumpah cara budaya orang Arab yang menyebut nama ibu bapa baginda sekaligus. Ibu bapa baginda sekaligus. Nabi tak pernah sebut ibu bapa sekaligus. Melainkan Nabi SAW apa ni akan sebut seperti orang Arab lain juga. Orang Arab ni kalau sumpah dia sebut salah satu ibu bapa je. Demi ayahku. Kadang-kadang demi ibuku, tetapi tidak bagi Sa'ad ya. Istimewa Sa'ad ya. Dalam sirah Ar-Rahikul Maktum ini dan riwayat-riwayat lain catat, bila Nabi sebut pada Sa'ad sambil beri anak panah, Nabi kata panahlah Sa'ad demi ayahku, demi ibuku, demi ayahku, demi ibuku. Tengok istimewa Sa'ad. Sa'ad bin Abi Waqqas. Di Sa'ad bin Abi Waqqas ni sebenarnya dia nak sangat bunuh abang dia, Utbah bin Abi Waqqas. Kerana Utbah ni lah terlalu gairah nak bunuh Nabi, dipanah Nabi tu. Sa'ad bin Abi Waqqas nak bunuh sangat abangnya Utbah bin Abi Waqqas, tetapi apa boleh buat, dengan kehendak Allah, salah satu panglima Islam kita Hatib bin Batlah, dialah yang membunuhnya Utbah bin Abi Waqqas. Hatib direzekikan Allah bunuh Utbah yang mencederakan Nabi SAW. Walaupun Sa'ad bin Abi Waqqas nak sangat bunuh abangnya Utbah bin Abi Waqqas. Ini dicatat dalam sirah kita. Dicatat dalam banyak sejarah sirah bila sampai kepada Ghazwatul Uhud. Peperangan Uhud ini Abang Izam. Peperangan Uhud ini Abang Izam ya, Abang Haslim ya. Baik. Itu kita kata Sa'ad, istimewanya Nabi sebut. Sehingga Nabi kata demi ayahku, demi ibuku. Ada pun seorang lagi yang tolong Nabi ni di kalangan Muhajirin, Quraisy. Daripada 9 orang tadi, 7 orang Ansar gugur. Sehingga Nabi puji orang Ansar tu sewaktu 7 orang gugur. Nabi kata sungguh kita orang-orang Mekah tak boleh nak tanding orang Ansar. Keperkasaan, keberanian. Ni Nabi puji orang-orang Ansar yang sudah gugur, iaitulah termasuklah yang paling akhir gugur membela Nabi Ibn Sakan tadi. Adapun 2 orang ni ada keistimewaan juga. Sa'ad bin Abi Waqqas kita dah sebut, Nabi bersumpah dengan nama ibu bapanya sekaligus, tidak pernah Nabi sebut nama mak bapaknya. Dikumpulkan sekaligus ibu bapanya ketika bersumpah. Bahkan bersumpah cara Arab itu pun bukan kebiasaan Nabi. Ini menunjukkan istimewa Sa'ad bin Abi Waqqas satu. Ada pun Talhah bin Ubaidillah yang kita sebut Quraisy juga tadi, Mekah juga tadi tu. Ya, daripada golongan kita Muhajirin tu. Bagaimana dia bela Nabi saat getir itu Abang Izam, saudari saya Ina Azman, Abang Haslin, Mak Salmi saya. Bagaimana cara dia belanya Nabi? Talhah inilah orangnya yang bila mari terjahang pedang kepada Nabi, dia sangga dengan tangannya. Dia angkat dengan tangannya. Bidadari bonda, diangkat tangan, disangga dengan pedang. Yang mana katanya ahlus siyar, ulama sirah, kesemua jari-jari Talhah telah putus kerana melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putus semua jarinya. Putus semua jarinya. Dan dialah orang yang memikul Nabi belakang, eret Nabi
setelah Nabi cedera dalam keadaan lemah, nak dilindung di satu tempat. Setengah riwayat kata macam berbukit sikit. Setengah riwayat kata macam satu lorong tetapi jalan mati. Melainkan ada sedikit bukit kena naik baru boleh lepas. Maka Talha bawa Nabi. Kemudian nak naik tempat tinggi tu mesti ada pelapik. Maka apa Talha buat? Bila nak jadikan pelapik supaya Nabi dapat naik, dia kata Rasulullah naik ke atas. Maka direbahkan badannya dalam keadaan berkuda-kuda begitu, dalam macam kita main kuda lah dengan anak cucu balik cuti sekolah tu. Kita jadi kuda tu. Talha duduk dalam keadaan bentuk merangkak begitu. Talha kata naik atas belakangku Rasulullah, pijak dan lompat ke atas. Maka Nabi pun dalam keadaan lemah, angkat kaki kanan baginda di atas badan Talha. Riwayat lain kata atas pinggang Talha, pijak atas badan ataupun atas pinggang. Sambil Nabi bersabda, sewaktu kaki baginda yang mulia berada di atas pinggang atau badan Talha untuk jadi pelapik nak beri Nabi naik selamat itu, Nabi bersabda, wajib ke atas Talha syurga Allah. Bayang tu. Wajib ke atas Talha syurga Allah. Allahu Akbar tuan. Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah wajib ke atasnya syurga. Ini di dalam peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud, Abang Izam, saudari Ina saya, begitu juga Ustaz Mamat Khairul Abbas saya. Ini dia ya. Dan ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, yang mana Nabi bersabda memuji Talha, yang mana Nabi kata, man ahabba an yanzura ila syahidin yamshi ala wajhil ard. Nabi sebut, man ahabba an yanzura ila syahidin yamshi ala wajhil ard falyanzur ila Talha bin Ubaidillah. Nabi sebut. Nabi sebut, sesiapa yang rasa gembiralah, nak sangat. Siapa yang nak tengok syahidin, satu orang yang akan jadi syahid tapi masih hidup lagi. Buktinya, yamshi ala wajhil ard, dia masih berjalan atas muka bumi. Siapa nak tengoknya syahid tapi masih berjalan atas muka bumi, falyanzur ila Talha bin Ubaidillah. Falyanzur ila Talha bin Ubaidillah. Tengoklah kepada Talha anak Ubaidillah ni. Tengoklah kepada Talha bin Ubaidillah ini. Inilah orangnya syahid tetapi masih berjalan di muka bumi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah selamat rahmat pada Nabi satu, kepada sahabat ashabi Rasulillah. Allah selamat berkat pada sahabat, pada sahabat Cikgu Ding. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang kita nak kena baca sirah, supaya kita tahu letak duduk kita di mana. Banyak mana dah kita berkorban untuk Islam. Usah kata berkorban Cikgu Ding, selawat pun kita tak selawat banyak. Sahabat-sahabat, ya Allah, siapa mati, siapa putus jari, siapa dirobek jantung, sampai Allahu Akbar. Ini yang kita minta, mudah-mudahan saudara Muhammad Hafizan kita minta mudah-mudahan Abang Hasling kita, Abang Izam kita. Itu hadis riwayat Imam Tirmizi. Nabi puji Talha, man ahabba an yanzura ila syahidin yamshi ala wajhil ard falyanzur ila Talha, ya. Hendaklah ia melihat Talha bin Ubaidillah. Baik. Kemudian Abu Bakar pun ada sebut. Abu Bakar pun ada puji. Dia kata, setiap kali aku ingat hari Uhud, Abu Bakar ni, riwayat Abu Bakar ni daripada Aisyah, anaknya, isteri Nabi, Ummul Mukminin kita. Apa katanya? Katanya ialah, setiap kali aku mengingat harinya Uhud, aku mengatakan bahawa Uhud ni adalah hari bagi Talha. Setiap kali ingat ke Uhud, aku berani kata Uhud ni hari Talha. Memang boleh ke Talha habis dah. Bayangkan. Bayangkan Kak Ramlah saya, bayangkan saudari Saidah saya, ya. Adalah hari untuk Talha, kata Nabi SAW. Dan kita tamat perang ni lebih kurang waktu zuhur.
Peperangan yang sengit ni banyak gugur di kalangan kita. Ada yang kawan rapat, ada yang adik-beradik gugur. Walaupun kemudian ketenteraan dapat pulih semula, tetapi gugurnya syuhada terlalu banyak di kalangan sahabat. Antaranya Abdullah bin Amru. Abdullah bin Amru dia kawan baik dengan Abdullah bin Jaham. Abdullah bin Amru dengan Abdullah bin Amru kawan baik kepada Amru bin Jaham. Kedua-duanya mati, Abang Izam. Nabi suruh tanam dua-dua orang satu liang lahat. Nabi suruh tanamlah Abdullah dengan Amru satu liang. Kerana apa? Kerana akrab sangat dua sahabat ni, Abang Rus. Kerana baik sangat Cikgu Din. Dua kawan ni kawan baik sangat. Itulah Abdullah dan Amru. Nabi izinkan tanam satu liang lahat. Satu tanam satu liang lahat. Hamzah begitu juga ditanam, ya. Adik Hamzah Safiyah, mak saudara Nabi kita dah sebut tadi kan. Mari ke medan Badar nak tengok mayat Hamzah. Nabi takut orang perempuan kan. Tu ada sini berkait juga dengan satu hadis tentang ziarah ke kubur bagi perempuan. Tapi ni bukan masa untuk kita bahas fiqh itu. Cuma nak kata ada sebab kenapa agama meletakkan perempuan dengan qadarnya. Maka Safiyah mak saudara Nabi nak mari tengok mayat abangnya ataupun adiknya Hamzah yang gugur. Tapi kerana teruk sangat Hamzah, dirobek jantung, dibelah dada, dikeluarkan jantung, dilapah kulit kaki. Maka kata Nabi SAW kepada anak Safiyah, sepupu Nabi lah, namanya Zubair juga. Apa dia kata? Jangan sampai Safiyah mari tengok. Tapi Safiyah kata, aku nak tengok juga. Maka berhasil dia tengok abangnya atau adiknya yang syahid itu sambil dia mengucapkan lafaz istirja. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ni dari Allah dan balik pada Allah jugalah sudahnya. Itu dia. Baik. Dan mayat-mayat ni bila dikumpul, ada yang ditanam satu liang lahat, adik-beradik. Cuma ada disebut riwayat Nabi tanya antara dua beradik ni siapa hak apa Quran banyak. Maka disebut si fulan, hak mana apa Quran banyak, masukkan dulu dalam liang lahat. Ni dalam Uhud ni. Ni riwayat dalam Uhud ni. Siapa lebih banyak apa Quran, masukkan dulu dalam liang lahat. Dan tidak semua mayat tu dapat ditutup dengan sempurna, Cikgu Din. Tidak semua dapat ditutup mayat itu dengan sempurna kerana tak cukup kain diselubung mayat Hamzah dengan kain hitam, terdedah kaki. Itu yang Nabi sebut tu, tutuplah kaki mereka dengan pohon-pohon idkhir. Dalam riwayat lain kata, Nabi pernah suruh pohon ini, daun-daun ini menjadi pelapik jenazah Nabi, yang akan kita cerita bagaimana sahabat melapik jenazah Nabi dengan daun ini. Kita akan cerita bila sampai waktunya kewafatan Rasulullah SAW itu. Baik. Dan dalam sebanyak-banyak jenazah itu, syuhada itu yang Nabi urus, ada 3 mayat aneh. 3 mayat pelih. Ni semua Nabi urus. Ada juga sahabat-sahabat urus kerana syuhada ni macam-macam lah ditemui di sana, di sini. Antaranya Hanzalah. Ingat ya, Hanzalah ditemui mayatnya sewaktu nak tanam tu. Sewaktu dicari syuhada, jumpa Hanzalah atas batu lapang sikit mayatnya. Dan keluar air daripada tubuhnya. Keluar air, menitik air. Menitik, Cikgu Din. Menitik air. Maka Nabi SAW menyebut pada sahabat, Hanzalah dimandi junubkan oleh malaikat. Hanzalah ni sedang dimandi junub oleh malaikat. Dimandi oleh malaikat. Maka Nabi kata, cuba tanya ahli keluarganya, kenapa begini berlaku pada Hanzalah? Dimandi oleh malaikat. Maka isterinya kata, ia masih berjunub ketika datang ke medan perang. Riwayat kata dia baru kahwin. Kemudian satu riwayat kata dia kahwin sekejap. Sempat sekejap, dia bersama isterinya, tak sempat mandi junub, dia serbu ke medan Uhud, syahid. Maka dia dimandikan oleh malaikat, dimandi junubkan. Itulah Hanzalah ni disebut dalam sirah sebagai ghasilul malaikah. Ghasilul malaikah, jenazah yang dimandikan oleh malaikat.
Yang dimandikan oleh malaikat, ya, dimandikan oleh malaikat, saudara Muhammad Azam saya. Ya. Kemudian tiga mayat pelik yang kita sebut tadi. Siapa dia Abang Izam? Pertama, mayat Al-Usairim. Ni seingat saya dalam pembacaan sirah kita yang lampau, namanya Al-Usairim. Dia ni satu orang Nasrani di Madinah. Dia tak masuk Islam. Tiba-tiba mayatnya dia nyawa-nyawa ikan ditemui celah-celahan mayat lain. Tu sahabat heran. Sebab dia ni tak melawan Islam, dia baik dengan orang Islam. Tapi tiba-tiba ada di medan perang. Adakah dia bersekongkol dengan orang kafir? Maka sahabat tanya, kenapa kamu ada di sini? Dia nyawa-nyawa ikan. Maka dia kata, bahkan aku memeluk Islam. Aku baru masuk Islam, terus mari perang. Al-Usairim Nasrani. Terus dia perang. Bila mari perang, cedera parah, gugur, akhirnya mati. Bila mati, sahabat cerita pada Nabi, Usairim ada juga Rasulullah. Usairim Nasrani di Madinah kita lah. Jumpa dah mayat tadi. Dia kata, dia masuk Islam. Maka Nabi pun sebut kepada sahabat, Usairim huwa min ahlil jannah. Usairim ahli syurga. Katanya Abu Hurairah. Abu Hurairah kata apa dia? Aku cemburu kepada Usairim. Aku cemburu kepada Usairim sebab setakat kami tahu dia tak sempat semayang walau satu waktu. Dia tak sempat semayang walau satu waktu pun sebab masuk Islam terus berperang, diserbu musuh, nazak, mati. Sehinggalah Nabi SAW sebut, huwa min ahlil jannah. Dia ahli syurga. Atau Abu Hurairah kata, cemburu aku dengar Nabi sebut dia ahli syurga, sedangkan dia tak semayang walau satu waktu. Bayangkan. Ini satu mayat aneh yang ditemui dalamnya peperangan Uhud ni. Satu, Usairim. Kedua mayat aneh juga iaitulah Quzman. Quzman ni Abang Izam ketua kabilah Bani Zafar. Ketua kabilah Bani Zafar. Jadi Quzman ni ketua kabilah Bani Zafar. Dia subhanallah berperang. Dia bunuh 7 ke 8 orang. Riwayat kata 10 ke 11 orang kafir. Handal dia berperang, kuat, gagah dia ni berperang, sampai orang kafir 10 ke 11 orang. 7 ke 8 orang mati di tangannya. Kemudian dia cedera parah. Riwayat kata dibawa balik ke perkampungannya kabilah Bani Zafar. Maka sahabat-sahabat daripada kabilah Bani Zafar puji dia, jangan bimbang, kalau kamu mati pun syurga. Kamu berjuang tingginya jihad kamu ni banyak. Maka dia kata, aku berjuang bukan sebabnya Islam, kerana nak menaikkan nama kabilah kita. Sehingga akhirnya sakit dia semakin teruk, dia tak tahan diri, dia bunuh dirinya sendiri supaya tak dikatakan gugur kerana musuh. Dia nak jaga namanya. Maka bila peristiwa ini diceritakan kepada Rasulullah SAW, Quzman mati ya Rasulullah. Dia bunuh 7-8 orang dah. Tetapi dia berjuang bukan untuk Islam. Apa Nabi kata? Quzman huwa min ahlin nari jahannam. Allahu Akbar. Quzman huwa min ahlin nar. Quzman ahli neraka. Itulah syuhada. Itulah Nur Azman. Begitulah Zulkifli Abu Mansur. Sirah kita menyebut, sesiapa berperang atas dasar kebangsaan, siapa berperang atas bangsa, atas sebab nasab ataupun kerana satu perjuangan bukan di atas nama Allah dan juga Rasul, maka matinya sia-sia. Ni nak sebutnya dalam sirah kita sebut begitu. Maka Quzman dikatakan, Nabi sebut min ahlin nari jahannam. 2. Mayat ketiga yang kita kata pelik juga, iaitulah mayat satu orang Yahudi. Satu orang Yahudi jaya, namanya ada disebut Mukhriqa. Setakat saya baca Mukhriqa. Dalam riwayat lain ada sebut Mukhairiqa. Tak usah kira lah nama ni, Mukhriq ke Mukhairik. Nawa ke Nawi, tak usah kira. Mukhriq atau Mukhairik ini Yahudi. Dia ni Yahudi Madinah tapi baik dengan Nabi. Dia tak masuk Islam. Bila orang Yahudi ajak dia masuk, belah Yahudi balik,
perang Nabi, dia kata tak boleh. Aku berjanji dah dengan Muhammad. Aku kalau perang pun perang bagi pihak Muhammad. Kalau aku mati, semua harta ku milik Muhammad, kerana aku sudah pun membuat perjanjian dengannya untuk berbai'ah taat setia walaupun aku dah ikut agamanya. Mukhri ini mati, dibunuh oleh orang Yahudi juga dalam peperangan ini, tapi tidak mustahak untuk kita cerita detail bagaimana dia dibunuh oleh Yahudi bangsa dia juga. Jadi Mukhri ni bila dicerita pada Nabi, Mukhri pemati Rasulullah, Nabi kenal lah baik sangat dengan orang Islam, tak memusuhi Islam. Apa kata Mukhri atau Mukhairi bila katanya mati? Nabi kata Mukhri huwa khaira Yahud. Tengok bahasa Nabi tu. Tengok bahasa Nabi, apa ni, adik Safiah saya. Cikgu Din, cuba tengok. Cuba tengok apa dia, tengok Cikgu Din, bagaimana Nabi SAW sebut tu. Apa dia? Nabi tahu dah, Mukhri ni kita pun tahu dah, kalau bukan Islam, mati sebagai Yahudi, mati dalam agama kafir, walaupun tak lawan Nabi, tapi mati bukan dalam Islam, tentu neraka kan. Tetapi bahasa Nabi ni hebat. Nabi tak kata Mukhri ahli neraka. Nabi kata Mukhri huwa khaira Yahud, sebaik-baik Yahudi. Sebaik-baik Yahudi. Ni kita tengok uslub Nabi berdakwah, sahabat-sahabat sekalian. Walaupun kita tahu kesudahan orang kafir itu neraka, tetapi cara Nabi guna perkataan, cara metod, manhaj pendekatan Nabi dalam dakwah. Nabi cuma sebut orang baik sangat, orang baik sangat. Atas dasar itu, sahabat-sahabat sekalian, mari kita dengar satu riwayat. Ketikanya Ikrimah anak Abu Jahal masuk Islam, apa Nabi kata padanya? Apa Nabi kata padanya ketika Ikrimah bin Abu Jahal masuk Islam? Ya, Nabi sebut pada sahabat, Nabi dapat berita melalui wahyu, Ikrimah, panglima tenteranya kafir Mekah, akan masuk Islam. Khalid ibn al-Walid pun masuk juga. Dekat-dekat tempoh dengannya Ikrimah tu. Itu yang Nabi puji. Mekah mencampakkan jantung dan hatinya kepada kita. Yakni Khalid dan juga Ikrimah kepada kita. Ini hidayah Allah berkat doa Nabi itu. Berkat doa Nabi itu. Apa jadi Nabi kata? Mukhri sebaik-baik Yahudi. Oleh kerana kita baca hadis inilah kita nak sebut satu riwayat. Kita nak sebut satu riwayat Ustazah Fatimah, murid saya. Begitu juga Nik Roslina, Nik Ahmad. Terima kasih ya Nik. Rakan-rakan, Cikgu Din. Kita nak sebut riwayat bagaimana pendekatan Nabi, dakwah Nabi, bahasa Nabi itu lembut dalam berdakwah. Apabila Nabi dapat berita dari Allah, antara yang akan masuk Islam ialah Ikrimah ni selepas peperangan Uhud. Nabi pesan pada sahabat, sebab kesan dari perang Uhud, bergaduh dengan orang kafir, kita masih ingat. Apatah lagi Ikrimah dengannya Khalid ibn al-Walid yang bunuh ketua pemanah kita Abdullah bin Jubair. Tentu orang Islam terasa dendam tu, sakit hati. Ya, sifat manusia. Tapi Nabi pesan pada sahabat, saya tikum Ikrimah Abu Jahal tu, tak anak Abu Jahal tu, mu'minan muhajiran, akan datang kepada kamu Ikrimah anak Abu Jahal. Tapi dia mari untuk apa? Mu'minan. Jadi mukmin macam kamu semua. Muhajiran, berhijrah, dia nak jadi baik dah. Maka aku pesan kepada kamu, kata Nabi, fala tasubbu abahu, jangan kamu cerca ayahnya, iaitulah Abu Jahal. Jangan disebut, oh ni anak Abu Jahal ni. Ni toki dia dulu ni, wakil rakyat kawasan sikit. Jangan sampai begitu tuan. Tu kita belajar sirah kadang-kadang. Kita tengok orang tak sama macam sirah Nabi tunjuk. Soal pakaian sama, jubah, serban, sokok, tengkolok, sama dah dengan orang Islam, dengan sahabat, dengan Nabi. Cara tak sama. Nabi lembut, Cikgu Din lembut. Kenapa orang kita mesti keras? Kenapa orang kita mesti rasa lebih suci pada orang lain, lebih Islam daripada orang lain? Kenapa tuan? Kenapa? Astaghfirullahalazim. Hatta dengan bukan Islam pun Nabi lembut. Mukhri huwa khaira Yahud, orang baik, Yahudi yang baik. Tengok bahasa Nabi. Begitu juga kita tengok ni, Nabi sebut fala tasubbu abahu, jangan hina ayah dia. Sebab kalau hina orang yang mati, orang mati itu sudah mati. Tapi menyakitkan hati orang masih hidup.
Siapa? Anaknya. Betul ayah saya ni kafir. Tapi awak sebut semua kafir. Saya anaknya terasa juga. Betul tu. Cuba tengok Kak Mimi. Cuba tengok apa ni abading saya. Cuba tengok Kak Farah. Benar Nabi kita ni lembut sangat. Dengan kelembutan akhlak Nabi tu orang masuk Islam. Kita kadang cakap betul tapi kerah, kasar, bekeng. Bahasa kita tu astagfirullahalazim. Itulah nak sebut panjang-panjang pun tak nak. Kita nak cerita sirah ni. Tapi ubahlah dalam masyarakat. Cukuplah merasa lebih Islam daripada orang lain. Lebih suci daripada orang lain. Lebih jangan. Kita semua kurang. Kita semua banyak lemah. Ingat begitu. Biar kita merendah diri. Biar begitu. Baik. Kemudian Kak Ramlah saya, apa jadi yang kita nak sambung tadi? Kita nak sambung apa tadi tu, kat mana tu Kak Ruzi? Masuk Islamnya Ikrimah. Nabi pesan, sayatikum Ikrimah Abu Jahal mu'minan muhajiran fala tasubbu abahu. Jangan hina bapanya, kerana menghina orang yang mati walaupun Abu Jahal sudah mati, anaknya masih hidup, tentu terasa dalam hati anaknya. Ini dia. Jadi mayat ketiga yang pelik tadi kita sebut ialah mukhrik, seorang Yahudi, tetapi Nabi puji baik Yahudi ni, orang yang baik. Ini kita kena ambil contoh uslub pendekatan bahasa Nabi dalam berdakwah, Baik. Kemudian dicatatkan juga dalam peperangan Uhud ni sewaktu Nabi urus jenazah syuhada. Hadis ni hadis Bukhari, Sahihul Bukhari. Yang mana Nabi bersabda, mafhumnya apa ni, sesiapa yang mati ni, syahid ni dalam peperangan ni, dia akan bangkit dalam keadaan berdarah. Bangkit hari kiamat berdarah, tetapi berbau kasturi darahnya. Berbau kasturi darahnya. Terima kasih Hayaku Syed Amran. Dengar sirah sambil uli roti canai malam ni Ustaz. Terima kasih kerana dah simpan ke saya 5 biji nak hantar besok tu, katanya agaknya ya. Baik. Ramai kena adjust nada suara dalam dakwah. Kadang-kadang bekeng ni, betul. Bekeng ni tak perlulah, dok. Janganlah kita bekeng sangat, dok. Kita ingat kita bekeng orang lain, bekeng lagi. Tapi orang lain backhand tu dia jaga, dia tak nak jadi tak baik. Sebab tu bahasa dia terjaga. Sebab tu dia cakap dia tak taksub. Tak ada. Kita biar jadi lemah lembut sungguh. Biar jadi molek. Itu saja, nak hidup aman, biar jadi sederhana. Dan jangan rasa lebih daripada orang lain. Jangan tuan. Jangan. Kata Fudail bin Iyad berkata, sekiranya kamu mampu untuk tidak dikenal orang, lakukanlah. Sekiranya kamu mampu untuk tidak dikenal orang, lakukanlah. Apa nak beritahu di situ? Rendah diri, jangan ke depan sangat, biarlah tak masyhur pun. Asal hati kamu betul dengan Allah. Kalau kamu mampu jaga, buatlah. Itu dia. Berbau kasturi, betul. Makzul berbau kasturi, darah orang-orang syahid itu, berdasarkan hadis Bukhari kita yang dinukilkan dalam sirah Ar-Rahiqul Maktum kita ini. Baik. Dan juga waktu Nabi urus jenazah sahabat-sahabat ya di medan Uhud, apa jadi? Sambil Nabi urus, Nabi kata, aku menjadi saksi kepada mereka di hadapan Allah. Nabi urus jenazah ni. Nabi tengok jenazah, Nabi urus, Nabi kata, akulah akan jadi saksi pada mereka ni di sisi Allah hari kiamat. Tengok tu tuan ya. Allahu Akbar, kayanya Tuhan. Nabi kata, aku menjadi saksi di atas syahid mereka ini di hari kiamat di depan Allah. Nabi urus jenazah mereka. Dan inilah sedikit sebanyak gambaran tentang peperangan Uhud. Tentang peperangan Uhud, yang mana ia berakhir pada waktu zuhur. Pada waktu zuhur, Cikgu Din, ayahanda Cikgu Syekh Abbas, begitu juga Abang Haslin, waktu zuhur tamat peperangan. Sebab ada riwayat kata dibasuh dulu luka Nabi ya. Nabi tadi dibasuh luka oleh anak Nabi Fatimah dengan menantu Nabi lagi sepupunya Ali.
Dibasuh. Adalah riwayat kata Ali bawa air nak suruh Nabi minum. Tapi Nabi tengok air itu berbau. Nabi cium ada bau, Nabi tak jadi nak minum. Benarlah Nabi kita ni apa benda yang bersifat berbau Nabi jauhi. Sebab tu kita makan benda berbau ni makruh. Kerana nak dekat solat orang jadi tak berapa tenteram tak. Atas dasar itu Nabi jaga sangat cikgu dia, bersih Nabi, hatta mengganggu orang tak selesa pun Nabi tak nak. Bahkan disebut juga di dalam hadis dalamnya kitab-kitab sirah kita, sifat Nabi ya. Nabi kita ni Cikgu Din punya cermat, punya beraluh, punya lemah lembut. Nabi tak tengok mata orang tengok gitu. Nabi tak renung. Nabi tidak merenung orang. Nabi tidak merenung orang. Diriwayatkan Nabi bila melihat satu benda dengan ekor-ekor mata je. Maknanya dengan kita bercakap ni Nabi tengoklah begitu. Tapi kalau tengok satu benda dengan ekor mata. Kenapa? Kerana Nabi malu. Nabi malu Cikgu Din. Riwayat kata Nabi lebih banyak melihat ke bumi, tunduk, bukan tunduk kepala, tunduk pandangan ke bumi berbanding tengok ke atas. Lebih banyak tengok ke bumi berbanding tengok ke atas. Kenapa? Kerana Nabi terlalu malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Macam mana Cikgu Din Nabi kita ya? Nabi kita. Nat ni Nabi kita ya, Kak Sep. Subhanallah. Nabi sampai banyak merenung ke bumi, terlalu malu kepada Allah. Terlalu malu kepada Allah, saudara Muhammad Syafiq saya. Betul. Betul. Kita dan Nabi tak cerelong ke orang, betul. Baik. Anis sedikit sebanyak tentang peperangan Uhud. Berakhir waktu Zuhur, Saidina Ali bawa air, berbau sikit Nabi tak jadi minum. Kemudian air tadi dibasuh luka Nabi pada kepala, dahi Nabi dipukul kan. Dahi Nabi ni dipukul oleh Abdullah Al-Jumahi. Abdullah Al-Jumahi yang pukul dahi Nabi berdarah. Berdarah sampai ke muka Nabi. Abdullah bin Jumahi. Akhirnya terbunuh juga Abdullah bin Jumahi. Lalu Ali, Fatimah tuang air, Ali basuh muka Nabi. Kemudian barulah seingat saya Ibn Musallamah, bukan Musallamatul Kadab, Ibn Musallamah mari hantar air pada Nabi, Nabi minum. Dan Nabi doakan keberkatan pada dia. Diberi air pada Nabi, Nabi minum, Nabi doakan keberkatan pada dia. Nabi doa keberkatan pada dia. Sampai sekarang budaya Arab ya, dia letak air sabil tu tepi-tepi jalan tengah panas. Kita berhenti minum percuma. Kenapa? Nak harap berkat beri minum kepada orang. Kerana ada hadis riwayat Abu Daud seingat saya, yang mana Nabi SAW bersabda, sesiapa memberi pakaian kepada orang yang tiada pakaian, maka Allah akan memakaikannya dengan sutera yang berwarna hijau di dalam syurga nanti. Satu, beri pakaian kepada orang susah, Cikgu Din. Dan sesiapa memberi minum kepada orang yang dahaga, maka Allah memberi dia minum daripada cawan yang tinggi, kakinya tertutup rapat dalam syurga. Tengok tu. Tengok tu kita nak beramal ni. Jadi Ibn Musallamah mari hantar pada Nabi, Nabi minum. Nabi mendoakan keberkatan kepadanya. Kemudian Nabi bersolat zuhur. Riwayat kata Nabi bersolat dalam keadaan duduk, Cikgu Din, dalam keadaan duduk kerana tak mampu berdiri. Maka sahabat lain semuanya sembahyang di belakang Nabi dalam keadaan duduk juga. Ni beberapa ringkasan dalam nak gambarkan peperangan Uhud, bagaimana tentera Islam ramai menjadi syuhada, bagaimana tata cara Nabi uruskan jenazah sahabat-sahabat kita. Sambil urus jenazah Nabi kata, aku akan jadi saksi pada mereka semua ni, aku jadi saksi bagi mereka semua ini. Bayangkan sahabat-sahabat sekalian. Jadi bila sampai dah Nabi solat zuhur, berakhirnya peperangan Uhud ni, ada riwayat kata Abu Sufyan menyeru orang Islam dari belakang bukit. Sebab kita dah berkumpul satu tempat, Nabi pun duduk situ, orang Islam berkumpul situ. Abu Sufyan panggil, ya Muhammad, Nabi diam. Wa ya Abu Bakar, Abu Bakar diam, ikut macam Nabi juga.
Bila dia panggil, wahai Umar, Umar tak boleh tahan. Dia jawab. Dia kata, aku. Maka Nabi kata, Umar, tanya dia, dia nak apa? Apa yang kamu mahu? Tanya Umar. Abu Sufyan kata, mari kita jumpa sekejap. Nabi kata, keluar. Pergi jumpa. Maka pergi jumpa. Bila pergi jumpa, Abu Sufyan kata apa dia? Beginilah yang kami rasa dalam peperangan Badar dulu. Ya, kami ada Latta dan Uzza, kamu tak ada. Maka Nabi kata jawab, kita ada Allah, kamu tak ada pelindung. Kami ada Allah yang melindungi. Maka jawab lagi, walaupun kami syahid gugur dalam peperangan, kami dapat syurga, kamu dalam neraka. Ini Nabi ajar Umar berdialog, bercakap, berhujah dengan Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan kata, aku nak tahu satu benda saja Umar. Apa dia? Adakah Muhammad telah mati? Maka Umar kata, demi Allah tidak. Apa yang kita bercakap sekarang, Muhammad sedang dengar. Ini kerana tersebar berita Nabi telah dibunuh. Yang menyebarkan berita palsu ni Abdullah bin Qami'ah, Ibnu Qami'ah, yang pukul dada Nabi dengan bahu Nabi sampai Nabi mengadu sakit selama sebulan yang saya sebut tadi. Yang Nabi doakan kecelakaan padanya. Nabi doakan kecelakaan padanya. Dan dia ni pula sebarkan berita Nabi dibunuh oleh dirinya kerana dia tertukar, dia keliru. Dia tikam dan dia bunuh Mus'ab bin Umar. Mus'ab bin Umar itu dibunuh oleh inilah Abdullah bin Qami'ah. Dan wajah Mus'ab ni kan kita baca dalam Hayatus Sahabah, segak bersih Mus'ab. Mus'ab segak Abang Izam. Segak sangat apa ni Mus'ab ni. Maka Mus'ab ni ketika dalam perang kerana segak, dia ingatkan Nabi. Tu dia berjaya bunuh, dikerat tangan kanan, dikerat tangan kiri, dibelah kepala. Mus'ab gugur dalam peperangan Uhud. Sahabat Nabi yang segak. Allah Ta'ala beri rupa segak. Maka dia kata Muhammad telah dibunuh. Itu yang menyebabkan orang-orang musyrikin naik semangat. Tapi Abu Sufyan tetap tanya juga Umar. Aku nak tanya satu saja. Adakah Muhammad telah mati dibunuh? Kata Umar, demi Allah tidak. Apa yang kita bercakap sekarang dia dengar. Muhammad sedang dengar apa kita bercakap. Maka apa jawabnya Abu Sufyan? Demi Allah, antara engkau dengan Abdullah ibnu Qami'ah, aku lebih percaya engkau Umar. Kalau banding dengan Abdullah Qami'ah, aku lebih percaya pada engkau. Maknanya aku percaya Muhammad masih hidup. Masih hidup. Itulah sahabat-sahabat sekalian, telah kita bahaskan cara ringkas peperangan Uhud dalam sirah kita siri yang ke-17 ini. Nanti selepas ni kita akan sambung lagi rentik tentang sirah-sirah kita dan juga perbahasan tentang sirah kita secara kerangka dasarnya untuk mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selamat berkat semuanya ya. Jadi sebelum kita nak beransur ni, saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan. Saya nak sebut seorang-seorang malam ni walaupun panjang. Ustaz Firdaus, adikku saya daripada Labuan, Kak Ramlah, Saudara Hasan, Lia Iya, Suzi Abdullah, begitu juga Abu Muaz, Muhammad Amin, Siti Maswari, Ayanda Cikgu, Linda Zulkifli, terima kasih Linda. Begitu juga Kak Sep, Kak Habibah, Kak Ibnu Saudara Ibnu Husin, Waalaikumsalam. Kim, terima kasih Kim datang malam ini. Pengawas kita dari Asahan Lapor Diri, terima kasih Kim. Begitu juga Saudara Zahari daripada Tioman, terima kasih Saudara Zahari, istiqamah dengan kuliah kita 2 kali sehari ya. Terima kasih ya. Lia Iya, begitu juga Cikgu Din, Abang Izam saya, Muhammad Afiq, Muhammad Asri Saleh, begitu juga Mak Salmi, terima kasih. Cempaka Putih, terima kasih. Kakak kita ni Mutu Ligat, jangan main mutu malam ni. Mutu Ligat ingat tu. Begitu juga Mak Ani daripada Persin 9, terima kasih. Bonda Ani Putrajaya. Azhar Ulu, terima kasih banyak Azhar. Siti Fatimah Arif, terima kasih. Kak Roslah Awang, begitu juga Saudara Hamid Mid, terima kasih. Adi, terima kasih dia. Begitu juga Saudari Nora Bolok KB, terima kasih Bolok. Begitu juga
Abang Mes Wandi Mahari daripada Johor, terima kasih. Ibu Radin daripada Johor juga. Pak Long daripada Johor juga. Begitu juga Abang Talahah daripada Terengganu. Putri Dinda daripada Indonesia. Abdul Hakim kita. Muhammad Zohan Sapi'i, terima kasih juga Zohan. Istiqamah dengan kuliah kita mudah-mudahan ya. Begitu juga rakan-rakan. Muhammad Yasin daripada Johor Bahru, terima kasih saudara Muhammad. Latifatul Fauziah, terima kasih daripada jemaah kita Masjid Hasanah, masjid saya ni. Adik Dr. Siti yang khidmat kepada pesakit, terima kasih. Korban diri untuk kami, alhamdulillah. Saudara Nawawi, begitu juga Mama Tengku Haizan. Malam-malam gini tak ada nyamuk ke dia? Ada mah, banyak nyamuk. Tapi demi kuliah sirah dan juga jemaah-jemaah kita, anggaplah khidmat kita kepada adik-adik jemaah kita semua sekali ni, abang-abang jemaah kita. Muhammad Asri Saleh, okey baik. Cik Ja, terima kasih Kak Ja. Jak Kadir, terima kasih saudara Ja. Alhamdulillah, dah lama tak ada kuliah setiap Rabu di Masjid Rahman, Universiti Malaya. Betul Jak. Nanti insya-Allah Jak kita sambung lagi kuliah kita setiap Rabu tu Jak ya, sirah dengan tasawuf kan. Terima kasih Jak. Muhammad Saifuddin bin Haji Abdullah, terima kasih Abang Din. Begitu juga moga Datuk Ustaz jadi menteri satu hari nanti. Allahu Akbar. Saya ni lah jadi ketua kelas pun tak lepas Abadin. Alhamdulillah baik Cikgu Din jauh pada saya tu. Apa pun terima kasih doa Abadin. Muhammad Zohan Sapi'i, Abang Amir saya, terima kasih. Begitu juga Abang Samsudin daripada Johor, terima kasih Abadin. Kasidah Kasim, terima kasih daripada Serembang dia, saudari Kasidah. Liari daripada Johor, terima kasih Liari. Saudara Asri Yusof saya, terima kasih, doakanlah kami juga. Malimang, terima kasih Malimang. Motor Liga kita pun ada jahatnya kapi ni. Betul, Motor Liga. Begitu juga Ejai Nordin, terima kasih PCB daripada Kelantan ya. Mudah-mudahan selamat Kelantan kita. Begitu juga Azharani Azhar, terima kasih Azharani. Alhamdulillah dapat dengar sambil selawat. Alhamdulillah. Muhammad Nasir Damang Huri, benar Wahsy yang bunuh Saidina Hamzah, akhirnya Wahsy masuk Islam juga dan syahid dalam peperangan. Akhirnya dia masuk Islam dan dia syahid dalam peperangan. Dia sempat bunuh Nabi palsu dengan tombak yang sama yang dia bunuh Hamzah itu. Abang Rahim, terima kasih Abang Rahim. Abu Siraj daripada Geliga Kemamang, terima kasih Abu Siraj. Banyak anak beranak kami di Kemamang. Ejai Nordin, Suhaimi Muhammad Taib, terima kasih Mi. Saudari Ina Azman saya, terima kasih. Ramli Kesi ke ni Kampung Buluh, terima kasih Li. Begitu juga Faizal Bukit Kuda, terima kasih Ja. Sally Rahmat, terima kasih Li. Kak Maznah Surah An-Nur, besan saya. Adik Linda, adik Hasan daripada Johor, terima kasih besan saya. Begitu juga Abang Hasni Hasan. Begitu juga Cik Basyah Haji Daru, terima kasih Cik Basyah. Alhamdulillah. Saudara Mahadi Ismail, terima kasih. Adakah Wahsy dikira sahabat ya? Dikira sahabat. Adik adinda saya Amir Muttaqin, terima kasih adik Amir. Khair Salanjuri, anak anda kita, terima kasih. Begitu juga Abang Rus Adi saya daripada Surau Al-Ikhlas, terima kasih. Dan juga rakan-rakan kita yang lahir Mahadi Ismail. Sedih ya Datuk, sahabat Nabi tapi Nabi tak nak tengok muka. Allahu Akbar. Ya Allah, Ya Rahman, mudah-mudahan selamat berkat. Allah berselawat pada Nabi dan berkirim salam semua pada Nabi. Dan juga selamat berkat sahabat-sahabat semua. Begitu juga Muhammad Nasir, Zaman Rudi, Maliman, Ina Azman, Kak Ruzi, Abang Izam, Motor Liga ya, jangan main motor. Kak Maznah, Kak Aminah saya, terima kasih Kak Aminah. Begitu juga Abang Haslin. Begitu juga tengah cari nama nak sebut seorang-seorang ni. Begitu juga saudara Mazni Mak Ramli saya. Dan juga rakan-rakan di bawah ini kita tengok lagi, termasuk Bidadari Bonda, terima kasih Bidadari. Pok Long daripada Johor, Syed Afindi
daripada kampung anak sepupu saya ini kisalang ke ayah cik. Begitu juga Kak Mimi Mansur daripada Putera Haid dan saudara Muhammad Syafiq Abdul Rashid. Terima kasih banyak-banyak. Begitu juga rakan-rakan yang lain yang sedang kita cari namanya ini, iaitulah Ustaz Muhammad Khairul Abbas dan juga Arif Samsu. Dan juga rakan-rakan di bawah Latifatul Fauziah dan Suryani Sulaiman dan juga Muhammad Hafizan dan juga Kak Ramlah dan Saidah Muhammad. Ada lagi kawan-kawan di bawah yang mungkin kita terlupa nak sebut. Itu dia Muhammad Hamidi Ismail dan juga rakan-rakan Nur Azman Ihsan, Muhammad Azam Abdul Rahman. Begitu juga rakan-rakan di bawah termasuk saudara Sabri Saleh, Zulkifli Abu Mansur, Syuhada Razi, Nur Azman Ihsan disebut pula namanya walaupun tak disebut dah. Begitu juga rakan-rakan di bawah Nik Roslina, Nik Ahmad, Fatimah Zahra, Abu Rafa, Ustazah anak murid saya ini, Saidah Muhammad, Latifatul Fauziyah. Begitu juga ayahanda Cikgu Kasbang saya dan saudari Nakmel. Begitu juga Kak Farah Majid. Begitu juga Abang Saipuddin Haji Abdullah, Insang yang lemah, Azim Faris. Dan juga Lia Ia, Syuhada Razi, ayahku Syai Amrang Syai Ali, Muhammad Rashidi, Abdun Abdi pun ada juga ni. Makzul Qaul, apa nama tu? Makzul Qaul. Dan Sofiang Isa, terima kasih juga. Abbas Syahrizal dan rakan-rakan yang lain kita nak baca jangan tinggal. Muhammad Syafiq Abdul Rashid Abu Mu'ah. Lagi namanya Ustaz sebut lagi. Walaupun Ustaz sudah sebut nama saya, cuba sebut sekali lagi. Baiklah, Cikgu Ding. Sebut sekali lagi. Cikgu Ding. Tu dia. Kak Maznah Haji Ibrahim Abu Muaz, Kak Farah Majid dan juga rakan-rakan Ina Azmang, Abang Rahim Mariza Mangsu, Bidadari Bonda Suhaimi Maknoh. Begitu juga Muhammad Amin Abdul Rahman, Ustaz Firdaus Firsha Travel Agency daripada Pulau Pinang. Abu Fatah Haji Musa, sama-sama Abu Fatah. Begitu juga Labu On Khairuddin, sama-sama yo. Dan Muhammad Hafiz, terima kasih pi. Muhammad Hamidi Maliman Farhan Arifin. Begitu juga Rasyai dan juga Kak Mimi Rading Jamaliyah. Rakan-rakan di bawah sini Soleh TBC Soleh, terima kasih. Dan juga Mak Yani dan juga Mak Yani, Makzul Qaul. Begitu juga Abu Muaz. Begitu juga Pak Ngoh Mi. Terima kasih Pak Ngoh daripada SPAA kita. Terima kasih Pak Ngoh ya. Muhammad Asri, terima kasih daripada saya. Cik Mak Suhaimi Ralik dengar sirah Nabi betul. Abi Khadijah, terima kasih Abi. Helmi Hamad daripada Lembaga Hasil Terenung jauhnya mari masuk malam ni. Terima kasih Mi. Muhammad Hamidi Ismail. Abang Sabri saya daripada Johor Malang, esok bakar bak nyamak Ustaz. Baiklah. Bidadari Bonda Zaunodi Razali, terima kasih. Otai Silat Mahmudiah, Nurul Ain Abdul Rahman, Salmi Mi, Adi Adnia, Putri Dinda daripada Indonesia, terima kasih Putri. Begitu juga rakan-rakan. Seronok dengan Ustaz sebut nama dengan bersyair. Yalah, syair cara lama ni sebenarnya ya. Syair cara orang-orang tua kita dulu. Nak beri teringat balik ke orang-orang tua kita dulu. Pak Ngoh Mi bersyair Datuk malam ni. Abi Khadijah, alhamdulillah. Cikgu Badrul, terima kasih Cikgu Bad. Begitu juga Mustafa Ibrahim, jirang saya daripada Jalan 10E. Terima kasih Abang Mustafa. Zarina Husin, terima kasih Kak Zarina. Begitu juga Haji Muhammad Arsyad daripada Shah Alam, orang lama di Mekah ini Pak Cak. Abang Ding dan juga Abang Amir daripada Bukit Beruntung. Tak lupa juga kepada Abdul Abdi, peminat dari Naratiwat. Terima kasih banyak.
Terima kasih banyak saudara daripada Naratiwak kita. Selamat berkat. Tolong doakan kami juga. Doakan kita juga. Syafaat sahabat-sahabat yang soleh. Begitulah rakan-rakan semuanya. Aku qawli hadha wa astaghfirullah nazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Syamsiah. Alhamdulillah.